سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 75, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bab yang keempat pada menyatakan sabar. Sabrun, sabar. Bab yang keempat pada menyatakan, pada menerangkan sabar. Bab yang keempat daripada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kepujian dalam kitab yang ketiga. Dalam kitab yang ketiga daripada 3 kitab. Jadi dalam kitab Penawar bagi Hati ini ada 1 muqaddimah, ada 3 kitab. 1 muqaddimah ni pendahuluan pada pengenalan ilmu. Muqaddimah pendahuluan pada pengenalan ilmu, mabadi ilmu. Kemudian dia ada 3 kitab, 3 tajuk yang besar. Kitab yang pertama ada 7 bab pada menyatakan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, paras, tangan dan kaki. Kitab yang kedua dia ada 10 bab pada menyatakan 10 sifat mazmumah. Kitab yang ketiga ni ada 10 bab pada menyatakan 10 sifat mahmudah. Sekarang ni bab yang keempat daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kepujian. Bab yang keempat ni pada menyatakan sabar, yang mana bab yang ketiga dahulu zuhud, berpaling hati daripada dunia, yang mana pembicaraan zuhud, permulaan bagi zuhud adalah sabar. Sabar atas kepapaan adalah ia permulaan bagi zuhud, dan tidak sempurna zuhud dan lainnya melainkan dengan sabar. Ini kaitan antara zuhud dengan sabar, ialah nak sabar atas kesusahan hidup. Daripada sabar atas kesusahan hidup itulah permulaan bagi zuhud, dan tidak sempurna zuhud melainkan dengan sabar. Hati nak berpaling di dunia ni kena tahan sabar lah. Sebab dunia ni godaan dia sangat besar. Nak berpaling hati di dunia tidak akan sempurna melainkan kena ada sabar. Ini kaitan antara bab yang ketiga dahulu bicara zuhud dengan bab yang keempat, yang mana satu-satu sifat kepujian dalam kitab Penawar bagi Hati ini dia ada kaitan-kaitan dia. Sebab susunan hak dalam kitab Penawar bagi Hati ini hak sebagaimana dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Arba'in fi Usuluddin tu karangan Imam Ghazali rahimahullah. Jadi susunan 10 sifat kecelaan
susunan 10 sifat kepujian dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Jadi kitab penawar bagi hati ni tempat ambilannya adalah kitab Arba'in fi Usuluddin, yang mana di awal kitab pengarang kitab Syekh Abdul Samad Syekh Qadi Al-Mandili menyatakan bahawa dia himpun, dia bukan mengarang, dia himpun. Kalau kita tengok pungut ambil dalam kitab-kitab yang lain, kitab mana yang diambilnya daripada kitab Arba'in fi Usuluddin. Jadi kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab Imam Ghazali, satu-satu sifat kepujian diletak kaitan-kaitan dengan sifat kepujian yang sebelum dengan yang selepas. Nanti selepas habis bicara sabar, lepas habis bicara sabar, dikaitkan pula sabar dengan syukur. Jadi bab yang kelima pada menyatakan syukur atau kaitan dia. Yang terdahulu tidak akan sempurna zuhud melainkan kena sabar. Kemudian orang yang zuhud ni dahulunya, sebab sifat yang kedua khauf tu sifat yang kedua. Jadi daripada khauf, takut akan Allah ni, dia akan bawa pula kepada zuhud daripada dunia dahulu. Jadi apabila sempurna zuhud, apabila sempurna khauf, takut akan Allah, nescaya menyebabkan ia khauf ni akan zuhud daripada dunia. Mari takut itulah menyebabkan kepada zuhud. Jadi khauf sifat kepujian yang kedua. Sifat kepujian yang pertama taubah. Taubah mari daripada mana? Taubah mari daripada khauf, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Yang membangkit, yang mendorong kepada taubah adalah takut akan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendorong kepada taubah, takut akan Allah. Daripada taubah pergi pada takut, khauf pergi kepada zuhud, ni pula pergi kepada sabar. Ni susunan dia lah, susunan satu-satu sifat kepujian dalam kitab Penawar Bagi Hati ni. Dia sifat-sifat kecelaan pun dia ada kaitan juga. Sifat-sifat kecelaan dia ada kaitan antara ghadab dengan hasad. Daripada takabur pergi kepada ghadab, pergi kepada hasad. Dia ada kaitan belaka tu. Orang sombong ni dia mudah nak jadi pemarah sebab ada orang lebih. Mana boleh ada tersinggung. Datang pula singgung tu daripada orang yang dipandang hina. Jadi daripada sombong timbul ghadab. Daripada ghadab marah timbul dengki. Dia ada kaitan-kaitan tu. Sifat-sifat kecelaan yang terdahulu. Contohnya daripada ujub naik kepada takabur atau kaitan dia. Sama juga dengan anggota yang 7. Anggota yang 7 tu asing-asing. Tapi antara anggota yang 7 ni, dia mari daripada mata, pergi kepada lidah, pergi kepada tangan, pergi kepada kaki. Tapi 7 anggota ni bicara asing-asing. Mari daripada maksiat mata. Mata ni seolah macam menteri luar dia bandingan. Menteri luar mata ni dia pun laporkan kepada raja hati. Hati pun dorongkanlah tangan, lidah, tangan, kaki, gitulah. Mata tengok kenang. Lepas tu lidah pun ngeceh lah. Apa? Ngeceh pakai dah. Ngorak tu panggil apa? Bukan ngeceh. Tu angin ngeceh. Ngorak. Mata tengok perempuan comel. Lidah lah. Ngorak. Ngeceh orang panggil. Lidah. Lepas tu tangan. Lepas tu kaki. Dia ada apa? 7 anggota zahir tu lain-lain. Tapi dia ada rantaian pun. Dia ada
berkait dengan satu-satu anggota yang lain. Sama dengan sifat kecelaan, sama dengan sifat kepujian. Sebab itulah ketujuh-tujuh anggota tu kena jaga belaka. 10 sifat kecelaan tu kena pelihara belaka. 10 sifat kepujian ni kena semar ke dalam hati belaka. Sebab dia tak cerah ni. Ada cerah antara satu-satu sifat kepujian. Dahlah, nak berpaling hati di dunia, mari dia takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak takut kepada Allah, kita langgar je dunia ni. Kerana takut akan Allah, maka timbullah zuhud, nak berpaling hati di dunia. Nak berpaling hati di dunia ni bukannya mudah. Maka ni, mari daripada sabar. Untuk dapat zuhud yang sempurna, kena mari daripada sabar. Maknanya apa ni? Bukan pilih-pilih ni. Satu sifat kecelaan, 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian ni nak pilih-pilih tak. Dia kena sekali ke 10-10-nya. Sebab dia ada kaitan antara satu-satu yang dengan yang lain. Jadi bab yang keempat pada menyatakan sabar. Ketahui olehmu bahawasanya sabar itu, apa makna sabar? Sabar. Dia sabar ni bahasa Arab, tapi bahasa Malaysia kita pun jadi sabar dah. Sabar. Sabar ke sabar? Sabar ada S-A, sad. Dia sad ni kena je mana? S-O. S-A, S-A sa. Ni bukan sin, ni sad. S-A bukan sad. Sin, ini bukan sin ni. Ni sad. Sabar, dia sad. Rumi aja mana? S-O ada. S-H-O. Oh tu klasik sangat kita. Sabar. Apa makna sabar? Ketahui alimu bahawasanya sabar itu menahan diri. Sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya. Itu sabar. Menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya. Itu sabar. Kalau kita cakap kapung kok sabar ni, bahasa saya ni tulis ni. Saya tulis sabar menahan diri ni O-O-K. Tulis kat Rumi tau. O-O-K ke apa? O. Kalau OK jadi OK je. Kalau OK jadi OK. Ni saya tulis. Saya catat Jawi, tapi ada juga tika-tika tu tulis Rumi. Tapi tulis O-OK. Mana? O. Kena? O. Ada ni. Menahan diri ni. O. Daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya. Tiada disukainya. Kalau kita cakapkan senapah, dia kata senapah. Senapah. Apa maksud dia? Dah cakap gitu. Senapah. Lepas daripada tu gomoh lah. Je senapah. Lepas senapah gomoh gitu. Dia suruh senapah ni kerana di permulaan itulah apa ni? Tak sempat nak menahan diri. Di permulaan tu. Bila mula-mula tu tahan diri. Tahan diri mula-mula tu dia akan jadi dengan gitulah. Kau macam mana kita ni? Hak mula-mula tu lah. Hak tu go orang sempat ambil rakaman. Malu sampai bila-bila.
Hak mula-mula tu. Hak melenting apa? Mengamuk, melenting. Hak mula-mula tu orang pun ambil rakaman. Apa tu? Nak letak muka mana? Sebab apa tu? Dia panggil apa tu? Tak sempat nak kawal diri. Sebab apa? Sebab tak boleh nak tahan diri, tak sempat nak kawal diri. Hak mula-mula tu. Sebab tu hak mula-mula tu orang tua kita kata, senapah. Bukan senapah je sabar, bukan. Jadi permulaan tu kita boleh kawal diri, boleh tahan diri, insya-Allah ke depan tu ingat. Sebab tu Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula. Sabar adalah di ketika permulaan tu. Apa dia? As-sabru ay as-sabrul kamil dipanggil. Sabar yang sebenar adalah di ketika permulaan. Ketika permulaan tu boleh tahan diri, boleh kawal diri, maka orang ni dapat sabar yang sempurna. Nak kena gosok dulu, nasihat dulu, barulah dia pun jadi dapat menahan diri. Lambat gitu. Sebelum sempat menahan diri itu, hilang kesabaran, tak boleh nak kontrol, tak boleh nak kawal, banyak mana dah dosa yang dilakukan di tengah tu. Banyak mana dosa dilakukan di tengah tu. Macam-macam lah. Daripada lidah, daripada tindakan tangan kaki. Lepas tu orang pun gosok belakang, pujuk, wi nasihat, barulah dia pun reda. Sebab itulah hak mula-mula tu. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar ni ketika permulaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tika mula-mula. Boleh tahan diri tika mula-mula, kemudian dia akan jadi mudah nak kawal diri. Itu sabar, menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya. Dia sabar ni, dia sabar, sabara yasbiru. Dia rabat, satu makna. Rabat ni apa ni? Ikat. Ikat. Atau beri penghabas. Habas nama apa? Kurung. Lebih kurang lah tu. Sabar. Ikat, kurung, ikat. Itu makna menahan diri. Itu makna sabar. Mana betul sabar ni? Menahan diri. Daripada marah atas sesuatu yang tiada disukai. Dan menahan lidah. Tadi menahan diri. Dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ni menahan diri daripada marah dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Jangan duk mengadu kesusahan kita kepada orang. Jangan duk mengadu kesakitan kita kepada orang. Ada. Sabar. Jangan duduk kat jumpa orang. Allah, susahnya kita hidup. Jumpa dengan orang, kita ni sakit. Tu orang tak tahu sabarlah tu. Mengadu kepada orang ni, apa? Ada pun diberitahu pada orang supaya orang ni tolong cari jalan ke dia. Allah sekarang ni kok kerjaan tak lacau mana ni. Kerjaan pun banyak gendala. Bukan kita nak mengadu kita susah. Kita nak tanya pandangan, takut dia boleh cerita kita. Demo kena buat gini. Kalau cara tu dah jadi dah sekarang ni. Zaman sekarang tak sama zaman dulu. Kena ubah cara dah, tak boleh pakai cara lama. Kalau kamu pakai cara lama, memang kamu akan jadi susah. Itu bukan, itu tak apa tu. Ataupun kalau kita sakit, kita beritahu pada orang yang boleh
Saya ni sekarang ni sakit gini. Orang ni orang yang mungkin dia pernah sakit yang sama, mungkin dia boleh cerita kita. Dia berubat dengan siapa dulu, dia makan ubat apa. Tu dah apa tu? Ada ni. Pada ketika kita kena cerita. Kita sekarang ni susah sikit, kita cerita, bukan mengadu. Orang mengadu orang belah, ada orang tu. Bukan panggil belah. Belah. Allah, kita susah lah. Jadi mana ni? Sedih lah orang tu. Panggil belah. Tak? Dia cerita hijaan dia tak lacak. Susah sekarang ni. Maka dibincang sama dia. Tu tak apa tu. Sama macam sakit tadi lah. Dia sakit, dia cerita kepada orang yang boleh obat dia ke, atau boleh tunjuk jalan pada dia nak berubat di mana. Tak ada apa tu. Hak ni mengadu kepada yang lain daripada Allah ni. Dia nak cerita, nak belah kita je. Susahnya kita, padahal lain, ada pun lain. Allah, sakitnya kita. Cerita apa? Cerita nak ngadu, nak belah, tak ada apa. Sebab orang tu pun bukan boleh buat apa pun kita. Kalau orang sabar dia tenang je. Dia tenang. Mana dak mengadu, malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu ni adapun beritahu untuk dapat nasihat, beritahu untuk dapat panduan, tu dak panggil mengadu tu. Lepas tu kata maksud apa mengadu ni? Tu kan saya kata belah-belah tu. Kan ada orang kan kadang-kadang nak jumpa dengan dia pun bosan. Dia duduk gitu ada ni, duduk belah. Kehidupan dia gini. Kita malah begitu kita pun jadi serabut dengar. Ada orang yang sakit, contohnya orang sakit, ada yang tenang je, padahal dia tu sakit sangat. Ada orang kok orang apa ni orang sakit punya kan, ngeluh tau, bunyi Allah lah kata. Tapi kalau dia sakit terkeluar suara tu bab lain waktu tu. Itu bukan pilihan. Faham tak ni? Sakit terkeluar suara itu bukan ikhtiari, itu tak ada hukum. Hak jenis bahi ni apa? Bahi bunyi. Dia sakit tapi dia bahi belah gitu. Tu mengadu orang panggil. Menahan diri, menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil sabar. Menahan diri daripada marah, satu, dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imamul Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in. Ini kitab Arba'in. Kitab Arba'in fi Usuluddin. Kitab Arba'in fi Usuluddin. Bukan kitab Arba'in hadis 40. Atau Imam Nawawi. Ini kitab Arba'in fi Usuluddin. Pada tapak agama 40. Pada tapak agama 40. Sebab di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin tu dia membahagikan pada 4 kisim, 4 bahagian. Dia ada 4 aksam, 4 bahagian. Dia ada 4 bahagian dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. 10 bahagian tauhid, akidah. 10 bahagian fiqh. Bahagian pertama ada 10 bab akidah. Bahagian yang kedua ada 10 bab fiqh. Bahagian ketiga ada 10 bab 10 sifat kecelaan. Bahagian keempat ada 10 bab ada 10 sifat kepujian. Jadi penuh bagi hati ni ambil bahagian ketiga 10 bab 10 sifat kecelaan, ambil bahagian keempat 10 bab 10 sifat kepujian. Atau kita Arba'in fi Usuluddin. Tapi 10 bab bahagian pertama tauhid. 10 bab bahagian kedua fiqh. Yang saya biasa dah sebut tu dan kita Arba'in fi Usuluddin bicara
Sifat iradah 7 muka surat lebih. Bicara berkaitan dengan sifat Rasul, berkaitan dengan Rasul 1 bab 2 muka surat. Bicara hari kesudahan 1 muka surat. Bukan gitulah. Sifat iradah 7 muka surat setengah. Itu boleh tengok 7 muka surat setengah. Sifat kudrah, sifat ilmu bukan dalam 1/4, 1/3 muka surat je. Bukan 1/4, 1/3 muka surat gitu je. Tapi sifat iradah 7 muka surat setengah. 1 muka surat tu banyak. 1 muka surat tu apa bicara sifat iradah tu? Bicara rukun iman yang ke-6. Dan kita arba'in fi usuluddin. Ini saya biasa sebut ni. Maknanya